bagi saya explain pasal kenapa saya hilang kepercayaan pada Anwar Ibrahim. Saya mula hilang kepercayaan pada Anwar Ibrahim ni dalam tempoh Anwar dipecat. Anwar dipecat 2 September 1998. Dia dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri, jawatan Menteri Kewangan. 3 September 1998 dia dipecat sebagai ahli UMNO. Dia dipecat sebagai ahli UMNO, dia hilang jawatan Timbalan Presiden. Okey. Di antara 2 September sampailah 20 September 1998, tarikh dia ditangkap dan disumbatkan di dalam ISA. Saya mula goyang bila ada beberapa perkara yang menyebabkan saya mula ragu-ragu. Pertama, satu hari saya masuk bilik Sani. Sani ni driver Anwar Ibrahim. Saya nak mandi. Ketika tu kita orang berkampung kat rumah Anwar. Stan Segambut tu? Bukan Segambut. Bukan. Jalan Setimurni 1. Bukit Damansara. Segambut ni lepas dia keluar penjara, orang lain keluar penjara hilang segala-galanya. Dia keluar penjara, dia buat banglo kat Segambut. Ini kena faham. Lepas tu dia keluar penjara yang kali kedua, dia buat banglo pula dekat Sungai Loh Mansion. Baru ni. Jadi cerita dia, saya masuk bilik, buka pintu tu, Anwar duduk di sini. Seorang budak muda, handsome, duduk sebelah dia. Dia tengah bisik-bisik kan. Bila dia tengok saya buka pintu, dia pusing belakang, dia nampak saya, dia terus keluar. Budak tu keluar? Budak tu tak keluar, budak tu memang duduk situ beberapa hari. Saya tak ingat lah, tapi saya ingat budak tu duduklah macam seolah-olah macam dilindungi. Kita tertanya-tanya kenapa Anwar nak simpan budak di dalam bilik Sani. Anwar yang keluar lah tu. Anwar yang keluar. Lepas tu saya pun masuk mandi semua sekali. Okay. Siapa budak ni? Kita tertanya-tanya. Kita tak tahu. Itu di antara 2 September 1998 sampai 20 September hari Anwar tertangkap. Setahun lebih lepas tu, kalau tak salah saya bulan Mei tahun 2000. Bulan Mei tahun 2000 berlakunya pilihan raya kecil di Teluk Kemang, Port Dickson, antara Soti Naden menentang Roslan Kassim. Ingat lagi malam sebelum hari mengundi tu, malam tu saya tengah buat rondaan tiba-tiba saya tengok geng-geng BN yang pakai vest BN ni, dia lombokkan VCD dekat apa ni, bus stop. Dia lombokkan VCD kat bus stop. Saya pun ambil VCD tu. Dia nak buat apa kan, pergi lombok-lombok ni pakai vest. Kita tahulah ni kempen nak mengenangkan PKR kan. Kita pun ambil masuk simpan. Saya pun buka. Bila saya buka ni, baru saya tahu siapa budak lelaki di dalam bilik itu. Budak ni nama dia Amir Hamzah. Dan dalam video ini, Amir Hamzah ni mengaku di hadapan Ustaz Taib Azamuddin. Ustaz Taib Azamuddin ni ahli jawatankuasa PAS Pusat. Tapi sebelum dia jadi ahli jawatankuasa PAS Pusat, dia lah imam besar Masjid Negara. Ustaz Taib Azamuddin. So, dalam video tersebut Amir Hamzah mengaku di hadapan Ustaz Taib Azamuddin bahawa dia telah diliwat oleh Anwar Ibrahim. Dan dia dibayar RM300. Allah. 300 je serah punggung ni. RM300. So malam tu aku 300 yang tu besar tu. mana sikit ya. Di malam Perdana Menteri bro 98. Dia siap menceritakan masa dia kena liwat ni, Sukma tukar jaga pintu. Sukma Darmawan, adik angkat Anwar Ibrahim, tukar jaga pintu. Okay. So semenjak tu kita dah mula goyang. Lagu-lagu. Tapi masih lagi sama-sama tu. Masih sama-sama tu. Masih sama-sama.
So kebetulan saya ceramah satu pentas dengan Ustaz Taib Azamuddin di Rusila Terengganu. Saya ingat lagi, tepi jalan, dekat tepi pantai. Ni ada jalan, ini pantai. Tengah-tengah tu ada macam pasar malam apa semua sekali. Ada macam dataran. Ada taman permainan apa semua sekali. So saya tanya dengan Ustaz Taib. Saya duduk kursi rendah, dia duduk kursi besar sikit. Cakap, Syekh, ni anak tengok video video pengakuan ni, kenapa you tak bagi dia orang rakam? Dia kata Ahmad Hairani ni ialah seorang pensyarah UKM yang kena bala dengan orang ni. Oh, kena bala juga? Dia kena bala juga. Ahmad Hairani ni dia kena rakam tu untuk tunjukkan dengan isteri dia dah bertaubat sebab isteri dia dah minta cerai. Ini ayat Ustaz Taib Azamuddin, bekas imam besar masjid tu. Jadi okeylah, justify lah kenapa benda tu dirakam. Takut polis pun yang tolong rakam dan sebagainya. So punca kenapa dirakam, itu tujuan dia. Jadi kita pun dah mula goyang-goyang. Kaki dulu, sebelah kaki dah masuk keadilan. Sekarang dulu belah kaki dah masuk keadilan. Kita dah jadi masa tu 2000, tak ingat lah, mana dah lepas tahun 2000 lah. Sebelum kena ISA kali kedua. ISA kali pertama 98, ISA kali kedua. Masa tu Anwar tak masuk penjara kita kan? Satu. Anwar dah dalam penjara. Anwar dalam 20 September dia dah duduk ISA. Lepas tu bila orang duk kata dia ni kena pukul apa semua, last kali dia didakwa di mahkamah. Tu yang baru timbul mata lebam. Baru dikeluarkan penjara pergi ke Sungai Buloh. Tu cerita dia. Okey, tu pertama yang menyebabkan kita dah mula tak berapa ni. Goyang lah. Lepas tu adalah cerita-cerita lain yang menyebabkan kita lagi goyang. Antaranya cerita di mana Anwar pergi Washington DC bersama Wan Azizah. Tapi kebetulan bila nak balik tu, Anwar dapat flight balik, Wan Azizah tak dapat flight balik. Ni selepas dia keluar tu kan? Yang first dia punya. Selepas dia dah keluar dari penjara. First punya Wan Azizah telah telefon Ezam Makno. Ini Ezam Makno punya cerita ni. Tolong pastikan jangan sampai budak yang bancuk kopi tu tidur kat rumah. Itu pun antara menyebabkan Ezam Makno ni dah tahu tentang cerita Anwar. Budak tu dikatakan Anwar kenal daripada penjara. Maknanya tak tahulah apa benda kan. Wan Azizah takut budak tu tidur di rumah tu pada malam tersebut. Malam Anwar nak balik. So lagilah kita goyang lagilah kita tak percaya Tetapi yang aku menyebabkan aku 100% percaya Anwar ni seorang peliwat. Bila Saiful Bukhari bin Azlan membuat laporan polis. Saiful Bukhari bin Azlan buat laporan polis. Masa tu polis tak nak terima bila dengar siapa yang liwat awak, Anwar Ibrahim. Oh no. Polis tak nak terima laporan polis Saiful Bukhari bin Azlan. Sebab? Sebab? Yalah, dulu dah polis dah kena usung tilau habis polis kena maki. Mereka polis nak sekali lagi kena maki 2 hari 2 hari saya pun tak buang yang besar. Sebab nak simpan barang bukti dekat dalam rektum dia. Ini cerita dia. Sebab polis tak terima lagi pertama tu. Sehingga kan Saiful ni pergi cari Datuk Fuad Hassan. Fuad Hassan ni aku masa tu pemikir jasa. Panel pemikir jasa. Fuad Hassan ialah ketua arwah, ketua pengarah jasa. Jasa. Fuad Hassan lah yang telah bawa Saiful pergi ke, masa tu Ustaz Asyari ni kahwin satu lagi tak silap. Kau tak silap lah. Kelu lagi.
Dan masa itulah kenduri ke rasa dia macam tu lah, macam dia kahwin satu lagi Masa itulah Datuk Fuad Hassan ni telah memperkenalkan Saiful dengan Datuk Musa Hassan, Ketua Polis Negara ketika tu. Fuad Hassan tak beritahu dengan Musa Hassan. Dia kata budak ni tak hanya kena benarkan dia untuk buat laporan polis. Musa Hassan lah yang telah membenarkan dan telah meminta pihak polis untuk terima laporan polis. Kalau tidak, takkanlah berapa lama berapa lama saya pun nak kena tahan daripada tak buang air. Itu sebab bila dia dah buat laporan polis, mula-mula kan dia nak pergi ke Pusrawi kan, tak nak, dia orang tak nak periksa kan. Itu yang last kali dia telah pergi HKL ke tak silap. HKL kan, dan dilakukan pemeriksaan. Okey. Pemeriksaan ini akhirnya mendapati 2 inci di atas rektum Saiful itu mereka telah menjumpai sperma Anwar Ibrahim. Okey, sperma Anwar Ibrahim. Macam mana? Ada kemasan tu sperma dia? Macam mana ada kemasan tu sperma dia? Okey, dia macam ini. Kalau Anwar ni nak dianiaya, contohnya Anwar minum air ni, macam ni. Bila kita minum air liur kita ni akan melekat kat sini. So sampel DNA kita boleh diambil. Anwar sikat rambut, sampel DNA Anwar boleh diambil. Anwar ketik kuku jatuh kat lantai, kuku tu pihak penjara boleh ambil. Boleh ekstrak DNA boleh diekstrak, tapi sperma boleh diekstrak tak boleh. Jadi yang dijumpai di dalam rektum Saiful itu ialah sperma yang nak melupus. Maknanya kepala ada, ekor dah tak ada. Ini prosiding mahkamah ni. Ini apa yang saya cakap ni, benda yang dah lepas dalam mahkamah, boleh dicakap. Prosiding mahkamah. Yang saya bertambah tak percaya dengan Anwar Ibrahim ni, bila mana dia nak lepaskan hukuman di Mahkamah Persekutuan. Ketua hakim ketua peguam dia ketika itu ialah dalam kes Azizan Abdul Razak. Ketua peguam dia ketika itu ialah siapa dia? Masa tu Karpal Singh. Karpal Singh dalam prosedur mahkamah mengatakan bahawa apa yang berlaku di antara Anwar Ibrahim dengan Azizan Abu Bakar ialah perbuatan suka lawan suka dengan suka. Suka sama suka. Maknanya ketua peguam Anwar dalam prosedur mahkamah mengakui liwat tu berlaku. Tapi ianya berlaku kerana suka sama suka. Maksudnya kalau peguam macam tu mesti ada konsen daripada Anwar ni. Mestilah ada konsen daripada Anwar Ibrahim. Sebab nak lepaskan diri dia. Kalau misalnya pertuduhan itu mengatakan dia meliwat apa kerelaan kan, salah dengan itu dakwaan di bawah seksyen lain. Kalau dia suka sama suka, maka itu di bawah seksyen lain. Dan bila suka sama suka, engkau tak boleh dakwa Anwar saja. Engkau kena dakwa kedua-duanya sekali. Sama lah macam kes yang melibatkan Haziq dengan Azmin Ali. Haziq ni telah membuat laporan polis, mengatakan memang dia lah partner Azmin di dalam tu. Boleh tak kau dakwa Haziq Sorak? Tak boleh. Kau kena dakwa sama Azmin sebab mereka melakukan jenayah seks luar tali. Betul tak? Ini pertama kita mendengar. Tetapi dalam kes yang melibatkan Saiful Bukhari bin Azlan, masa tu peguam dia siapa? Gopal Sri Ram, tak silap, ketua peguam. Perkara sama berlaku. Dia mengatakan bahawa perbuatan itu berlaku secara suka sama suka. Maknanya confirm lah. Betul tak? Okey, tak apa, kita letak tepi dah. Katalah tak betul lah, suka sama suka. Apa lagi berlaku dalam prosiding mahkamah yang menyebabkan saya cakap terang-terang saya dah tak boleh nak tolak? Apabila Sangkaran Ayam mengesahkan bahawa semen ni
sperma lah yang ada di dalam rektum Saiful itu memang betul bilik Anwar Ibrahim. Sangkaran ayat itu siapa tu? Sangkaran ayah ialah peguam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Tetapi dia kata sperma itu telah dimasukkan ke dalam rektum Saiful menggunakan objek plastik. Game over. Itu pun dalam prosedur mahkamah ni tak? Berlaku dalam prosedur mahkamah. Dia kata sperma itu dimasukkan ke dalam rektum Saiful menggunakan objek plastik. Objek plastik itu straw lah. Straw. Persoalannya, siapakah jejaka yang beruntung dapat menyedot sperma Anwar dan meniup ke dalam rektum Saiful? Ini bukan kita cakap, ini peguam dia cakap. Memang betul tu sperma Anwar Ibrahim, tapi ianya bukan dimasukkan dengan cara Anwar meliwat Saiful, tetapi telah dimasukkan menggunakan objek plastik, straw. Adakah kemungkinan di apa tu? Saiful itu disalah gunakan tu? Aduh, kau percaya lagi? Tak apa. Okey, tak apa, simple. Ada juga orang mengatakan mungkin dia dianiaya. Mungkin dia dianiaya. Okey, tak apa. Katakanlah Anwar dianiaya. Kita upah perompak. Orang biasa masuk pecah rumah, rompak harta, rompak duit, rompak barang kemas. Tak apalah. Maknanya orang yang nak anyai Anwar ni telah mengupah seorang perompak masuk ke dalam rumah Anwar, rompak sperma. Okey? Cuba kau beritahu dengan aku macam mana cara nak rompak sperma Anwar Ibrahim. Kau ingat boleh pecah rumah Anwar, ketuk lutut dia terus terpancut? Boleh? Tak boleh. Kita kena pakai otak lah fikir benda ni. Peguam dia dah kata memang betul ini sperma Anwar Ibrahim. Peguam dia yang cakap, bukan kita yang cakap. Persoalan dia, macam mana sperma dia boleh tercicir sehingga dicuri oleh pihak yang tak bertanggungjawab? Macam mana, keadaan apa yang boleh menyebabkan sperma dia ni hilang? Sperma dia ni boleh berada di tangan musuh politik dia, pihak yang nak menganiaya dia. Macam mana cara dia? Cuba beritahu. Mungkin dia diminta untuk produce sperma dia waktu ketika apa boleh. Okey, katalah dia pernah diminta untuk produce sperma dia. Keadaan macam mana yang menyebabkan dia ni diminta untuk produce sperma dia? Contoh dia, contoh dia. Kalau misalnya dia ada masalah, tak ada zuriat. Bila dia ada masalah, tak ada zuriat, maka dia berbincang dengan kawan, Zah, kita kena ada anak ni. I tak tahu you tak subur ke, I tak subur ke. Jadi kita pergi buat bayi tabung uji. Ketika berada di bank sperma ni ataupun klinik yang dia nak bagi sperma dia tu untuk dijadikan baka, sampai kat klinik, doktor akan bagi buku Playboy. Datuk Seri ambil ni buku Playboy, masuk ke dalam bilik tu, dia akan bagi satu balang. Datuk Seri buatlah kerja bilik tangan. Ketika sperma itu berada di dalam bank sperma itu, munasabah orang curi sperma tu, dan kemudian masuk akal lah seperti mana yang Sangkaran Naya kata, ada orang yang sanggup tiup, sedut dan tiup ke dalam rektum Saiful. Persoalan dia, Anwar ada 6 orang anak. Nurul Izzah, Nurul Nuha, Ehsan, Nurul Hana. Ramai anak dia, 6 orang. Bila masa dia ada masalah, tidak subur. Bila masa dia ada masalah, nak dapatkan anak. Jadi macam mana sperma dia boleh terceceh sehingga datang dan dapat pada tangan musuh politik dia atau musuh dia? Cuba beritahu. Kau bagi aku satu lagi. Ada tak analogi lain yang kau boleh ni? Diminta oleh macam pihak polis ke atau pihak pendakwaan ke, ada kemungkinan ke? Kalau misalnya Anwar
dah pernah jadi timbalan Perdana Menteri, dia tak tahu bahawa dia tak boleh bagi sperma dia pada orang tanpa sebab. Itu sebab sampai sekarang dia jadi PM tepi. Tapi kau pernah dengar orang kata sperma tu disebabkan saya pernah diminta untuk memberikan sperma? Apa pasal orang nak bagi sperma? Nak tahu sama ada sperma tu sperma dia, pihak hospital, pihak pendawaan tak minta sperma dia, nak tengok sperma tu matching tak matching. Tidak. Sebab daripada sperma dia tu boleh di-extract DNA. So sikat dia yang dia dekat penjara Sungai Buloh tu, sikat dia tu ada rambut. Air mineral water yang dia minum tu ada kesan DNA dia. Kemudian dia main sepak takraw. Dia kalau keluar daripada Sungai Buloh, dia pakai tu neck guard. Tapi sebenarnya bila dia dekat dalam Sungai Buloh, dia main sepak takraw. Itu orang tak tahu. Bila dia main sepak takraw, dia lap peluh dia tu menggunakan Good Morning Towel. Good Morning Towel tu dia orang extract DNA juga. That's why matching dengan DNA lelaki buat. Faham? Yang ni kena faham. Jadi supaya kita tak ditipu. Itu sebabnya kalau orang tanya saya percaya tak percaya? Saya percaya. Bukan kerana mahkamah memutuskan, tak. Berdasarkan apa yang peguam dia cakap, saya percaya dia memang telah melewat saya pun. Sebab dia tak mungkin boleh misplace sperma dia sendiri. Kalau Rafizi ni hebat sangat, tolong bagi hujah balas. Macam mana dia nak nafikan bagaimana Anwar teraniaya sehinggakan sperma dia ni boleh misplace. Nobody will give their sperm to someone else. Never ever. Lainlah kau pergi tempat-tempat tertentu, itu kau sendiri cari pasal lah. Tak payahlah saya uraikan. Cukuplah kerja tu pegang yang telah hilang tu.